tempoh untuk bermalam di Mina? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat meneruskan lagi siri ulang kaji umrah dan haji siri yang ke-28. Pada hari ini kita akan masuk satu topik yang baru berkenaan dengan wajib haji. Rujukan saya adalah buku Fiqh Haji Contemporary oleh Dr. Jamaluddin Hashim. Boleh dapatkan daripada penulis di Shopee ataupun daripada saya sendiri, insyaAllah. Okey, jadi kita ulang kaji semula. Bagi anda yang sudah share, bagi anda yang sudah beritahu kawan-kawan, sudah ajak kawan-kawan untuk bersama dengan kita mengulang kaji tentang ibadah haji ini, terima kasih kepada anda. Bagi siapa yang belum share, silakan share. Berkongsi, walaupun sedikit benda baik yang kita kongsi, insyaAllah moga-moga ia memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Baiklah, kita meneruskan, kita ulang kaji semula. Apakah wajib haji? Wajib haji ada 6. Sebelum itu kita sudah belajar tentang rukun haji. Rukun haji ada 6 juga. Apa beza rukun dan wajib? Rukun dan wajib, dua-dua mesti dibuat, dua-dua wajib dibuat. Apa pula bezanya? Rukun, kalau kita tinggalkan, tidak sah ibadah haji itu, dan ibadah haji itu masih tergantung. Tetapi jika kita tidak membuat wajib-wajib haji, ibadah haji masih lagi sah, tetapi dikenakan dam. Baik. Jadi kita ulang kaji apakah keenam wajib-wajib haji. Yang pertama, berniat ihram di miqat. Yang kedua, meninggalkan larangan ihram. Ada berapa larangan ihram? Ada 13. Yang ketiga, bermalam di Muzdalifah. Yang keempat, melontar batu di Jamrah Al-Kubra. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang kita akan bicarakan pada hari ini itulah wajib haji yang ke-5. Yang ke-6, melontar batu di ketiga-tiga jamrah. Baik. Kita terus kepada pengertian. Apa itu bermalam di Mina? Sebelum itu, jika anda ada apa-apa komen, anda ada perkongsian, ada pengalaman, silakan komen di bawah supaya kita dapat berkongsi dengan orang lain. Baiklah, apakah pengertian bermalam di Mina? Bermalam bahasa Arabnya mabit. Okey, itu kita selalu dengar, bermabit di Mina. Samalah maksudnya dalam bahasa Melayu, bermalam di Mina. Apakah maksudnya? Berada di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Jadi poin yang kita dapat di sini adalah berada di Mina. Jadi Mina tu di mana? Pada, ini maksudnya waktu dia malam-malam hari tasyrik. Baik. Okey, jadi ini kita boleh tengok peta daripada Google Maps. Kita boleh tengok yang bertanda kuning. Okey, bertanda kuning. Di sebelah kiri sekali adalah Masjidil Haram. Di sebelah kiri sekali adalah Masjidil Haram yang warna putih tu. Kemudian ada Mina. Okey, ni nama kawasan ini ada banyak bangunan-bangunan, banyak kira macam penempatan dan pekan lah. Nama dia Aziziyah. Okey, ada, jika ambil package dengan Andalusia, ada kita tawarkan package tambahan, iaitu bermalam, iaitu menyewa apartmen di Aziziyah. Di sinilah, di Aziziyah, berdekatan dengan tempat melontar jamrah. Okey. Baik, di Mina, okey, ini adalah Mina yang bertanda kuning. Yang bertanda kuning lagi satu ini adalah Muzdalifah. Dan jauh sikit di sini adalah Arafah, tempat berwukuf. Jadi Mina di mana? Inilah kawasan
Mina. Maksudnya mestilah berada di dalam kawasan Mina, di dalam sempadan kawasan Mina. Okey. Bilakah hari tasyrik? Okey, hari tasyrik itu ialah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kita ingat semula 9 Zulhijjah waktu berwukuf. 10 Zulhijjah kita di Malaysia merayakan Hari Raya Aidil Adha. Di sana juga sama dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang telah kita bincangkan sebelum ini. Kemudian kemuncaknya pada 11, 12 dan 13 adalah hari-hari tasyrik. Di sinilah jemaah-jemaah haji melaksanakan ibadah bermalam di Mina dan juga melontar di ketiga-tiga jamrah, iaitu wajib haji yang ke-5 dan ke-6. Terima kasih Intan Zahirah komen di bawah. Bermalam di Mina merupakan wajib haji yang ke-5. Ini adalah pelajaran yang kita belajar tadi. Terima kasih. Semoga siapa yang baca komen ini mendapat manfaat dan diamalkan insya-Allah. Baik, erti bermalam di Mina adalah berada di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Baik. Pilihan nafar. Ada dua pilihan nafar. Nafar ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bila kita perlu meninggalkan Mina atau bila kita boleh meninggalkan Mina. Adakah kita perlu ataupun kita wajib untuk berada di Mina pada ketiga-tiga hari itu, iaitu pada 11, 12 dan 13. Baik, di sini ada dua pilihan. Boleh pilih kedua-dua ini, mana satu boleh pilih tanpa dikenakan dam. Baik, jadi nafar awal, okey, kita panggil nafar awal ataupun nafar yang pertama. Dan juga nafar tsani, iaitu nafar yang kedua ataupun pilihan yang kedua. Baik, apa pilihan yang pertama? Kita panggil nafar awal, iaitu jemaah haji berada di Mina pada 11 dan 12 Zulhijjah sahaja. 2 hari je ia berada di Mina. Manakala pilihan yang kedua, iaitu nafar tsani pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maksudnya ketiga-tiga hari itu dia berada di Mina. Nak pilih yang mana? Boleh pilih antara keduanya. Tidak ada masalah. Kedua-duanya sah. Baik, kita tengok. Okey, perjalanan secara ringkas. Ingat tak pada 8 hari bulan kita berniat ihram. Kemudian pada 9 berwukuf di Arafah. 10 malam pada 10 Zulhijjah bermabit di Muzdalifah. Okey. Dan dah boleh bermula untuk melakukan tawaf. Jika dah melakukan tawaf boleh melaksanakan sa'i. Dah boleh juga bermula untuk bercukur atau bergunting. Dah boleh bermula untuk melontar jamrah Aqabah. Baik, berapa lama kita kena berada di Mina? Ada dua pendapat. Pendapat yang muktamad dan pendapat inilah yang kita gunakan. Iaitu jemaah haji itu perlu berada ataupun bermalam di Mina lebih daripada separuh malam. Bagaimana separuh malam tu? Saya akan bicarakan sekejap lagi. Pendapat yang kedua, jemaah itu kena berada di Mina, okey, perlu bermalam di Mina seketika sebelum dan selepas terbit fajar. Memadai. Seketika sebelum dan selepas terbit fajar. Maka sudah sah ibadah bermalam di Mina dia. Itu adalah pendapat yang kedua. Bila nak guna pendapat yang kedua ni? Ada waktu dia. Okey. Maksudnya bukan semua orang. Okey, bukan semua orang gunakan pendapat yang kedua. Baiklah, bagaimana cara pengiraan masa? Okey, contohnya keseluruhan malam ialah 10 jam. Bila kita nak kira waktu malam ni? Sudah banyak kali kita cuba kira sebelum ini dalam ibadah-ibadah yang lain. Kita cuba kira lagi sekali. Okey, contohnya maghrib masuk pukul berapa? Okey, kita kena tahu masuk maghrib pukul berapa. Contohnya masuk maghrib pukul 7. Kemudian kita kena tahu bilakah masuk waktu subuh. Contohnya masuk waktu subuh adalah
pukul 5 pagi. Baik. Jadi kita kira pukul 7 sampai pukul 5 berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10 jam. Baik. Jadinya kita kena berada di Mina separuh malam, lebih daripada separuh malam. Maka jemaah haji wajib berada di Mina melebihi 5 jam. Maksudnya jemaah haji itu kena berada di Mina, tak kisah mula pukul 10 malam ke, bermula pukul 11 malam ke, okey. Yang penting dia kena berada di Mina pada awal ataupun pada tengah malam, tak kisah. Yang penting mestilah berada di dalam kawasan Mina. Okey, sebelum tu dia keluar daripada kawasan Mina, mungkin daripada Mekah, okey. Dia datang ke Mina, dia masuk pukul 9 malam. Baik, dia berada di Mina pada pukul 9 malam. Maka dia pun berada di Mina bermula 9 malam, dia kira 9, 10, 11, 12, 1, 2, okey, pukul 2, 5 minit dia keluar daripada Mina. Adakah sah ibadah bermalam di Minanya? Ya sah. Ya, ya sah. Mestilah 5 jam secara berturut-turut ataupun secara berterusan. Berada lama berapa lama berada di Mina? Pendapat muktamad lebih daripada separuh malam. Betul. Pendapat kedua, berada di Mina seketika sebelum dan selepas terbit fajar. Okey. Terima kasih Intan Zahira sebagai ulang kaji kita. Okey. Jika seseorang itu berada di Mina secara terputus-putus, tidak berterusan, maka menurut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i ini adalah tidak sah dan dikenakan dam. Contohnya, dia berada di dalam Mina pada pukul 9, pukul 10, pukul 11, lepas tu dia keluar daripada sempadan Mina. Pukul 11 sampai pukul 12. Okey, pukul 12 dia masuk balik ke Mina. Pukul 12, pukul 1, 2, 3, 4. Dia berada di Mina. Baik, jadinya dia ada di Mina tadi pada pukul 9, pukul 10, pukul 11, 2 jam. Kemudian dia keluar, tak cukup lagi 5 jam ataupun lebih 5 jam. Kemudian dia masuk semula ke Mina pada pukul 12, pukul 1, 2, 3, 4 dia berada di Mina. Pukul 4 keluar, tak cukup lagi 5 jam. Tetapi jika digabungkan sekeseluruhan malam tadi, memula 2 jam, kemudian 4 jam, 4, 5, 6 jam dia sudah berada di Mina. Tetapi tidak bersambung, tidak berterusan mengikut pendapat yang muktamad adalah tidak sah. Maka apa dia kena? Dia dikenakan dam. Okey? Jadi, bila kita nak guna pendapat yang kedua, siapa yang boleh guna pendapat yang kedua? Apa pendapat yang kedua tadi? Dia boleh berada di Mina pada seketika sebelum dan selepas terbit fajar. Baik. Mereka yang terhalang untuk bermabit, mereka yang terhalang ataupun ada masalah yang dibenarkan syarak untuk bermabit dengan sempurna, boleh menggunakan pendapat yang kedua. Okey. Inilah yang dikatakan ikhtilafu rahmah. Perbezaan pendapat dalam kalangan ulama itu adalah rahmat. Okey, jadi setakat itu pelajaran kita pada hari ini. Okey. Jadi secara ringkasnya kita sudah faham bagaimana pelaksanaan ibadah bermalam di Mina. Duduk je ke kat Mina tu. Itu je, tak buat apa, kan? Iya. Bermalam sahaja, duduk sahaja di dalam kawasan Mina itu sudah sah ibadah wajib bermalam di Mina itu. Dan sangat-sangat disunatkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di sana. Pelbagai ibadah boleh buat, solat boleh, baca Al-Quran boleh, bertakbir boleh dan sebagainya. Baik, jadi setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.